Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kerajaan laksanakan kempen anti-buli secara menyeluruh bagi membendung gejala itu bermula di peringkat sekolah rendah. Menerusi hantaran di laman Facebook, Sultan Ibrahim bertitah buli bukan sahaja merosakkan mental dan emosi bangsa, malah boleh mengakibatkan pelbagai tragedi. Baginda turut tegaskan penggubaran Akta Kanun Keseksaan Pindaan 2025 dan Akta Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2025 bukti komitmen kerajaan membantras isu buli dengan tegas. Terdahulu Seri Paduka Baginda berkenan menerima penghadap Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil di Istana Negara. Sementara itu, Datuk Fahmi memaklumkan kementeriannya komited menyokong titah yang di-Pertuan Agong melalui kempen kesedaran, tindakan susulan rentas kementerian serta mengarus perdanakan nilai hormat dan kasih sayang. Kementeriannya akan memak kanak dan remaja. Ia selaras dengan hasrat Seri Paduka Baginda agar generasi muda memahami erti hormat menghormati serta mengamalkan nilai murni sejak kecil. Dalam masa sama, Kementerian Pendidikan KPM turut menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim untuk laksanakan kempen anti-buli secara menyeluruh di semua institusi pendidikan bawah kelolaan KPM bermula pada peringkat sekolah rendah. Menurut kenyataan yang dikeluarkan, Kementerian berkenaan sedang merangka kurikulum persekolahan 2027 yang memberikan tumpuan kepada aspek pendidikan karakter, merangkumi pembinaan nilai-nilai manusiawi untuk lahirkan insan yang beradab, berakhlak dan berintegriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak supaya tidak menjadikan kematian mangsa buli sebagai senjata politik. Beliau berkata tindakan menggunakan kematian mangsa buli untuk tujuan penipuan dan hasutan adalah perbuatan yang tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri juga menegaskan agar isu buli diberi perhatian serius dan dihentikan segera. Peguam Negara sahkan 5 remaja bawah umur akan didakwa di Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu Rabu ini berhubung kes buli Zara Khairina. Beliau memaklumkan remaja terbabit akan didakwa mengikut Seksyen 507C-1 Kanun Keseksaan, iaitu berhubung kesalahan menggunakan atau membuat apa-apa perkataan atau komunikasi yang mengancam, kesat atau menghina. AGC bertegaskan tindakan menuduh suspek juga tidak akan dijasaskan siasatan yang masih dijalankan PDRM termasuk prosiding inquest di mahkamah. Sementara itu, inquest prosiding Zara Khairina ditetapkan bermula 3 September ini. Mahkamah Coroner Kota Kinabalu tetapkan tarikh prosiding 19 hari itu masing-masing 3 hingga 4 September, 8 hingga 12 September, 17 hingga 19 September dan 22 hingga 30 September. Kesemua tarikh berkenaan ditetapkan Coroner Azrina Aziz. 195 saksi terlibat dalam kes ini, namun senarai akhir saksi akan dimuktamad sebelum prosiding bermula. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan keadilan untuk Zara Khairina mesti berdasarkan fakta dan proses undang-undang yang sah, bukan tuduhan rambang. Tindakan awal polis serta pegawai kesihatan di lokasi mangsa terjatuh juga patuhi SOP dan siasatan polis telus dengan tiada cubaan melindungi mana-mana pihak. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan mahu siasatan segera dilakukan berhubung kes buli melibatkan seorang murid di Johor. Kementerian Pendidikan katanya tidak akan mengkompromi terhadap salah laku buli di semua institusi pendidikan di bawahnya. Tegasnya, setiap kes buli perlu dikendalikan dengan adil dan telus berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. Teknologi AI tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya sumber utama khususnya dalam hal melibatkan agama. Tegas Perdana Menteri, konsep tabayun atau semakan kesahihan sesuatu maklumat adalah asas penting yang perlu dititik berat termasuk ketika merujuk ayat Al-Quran dan hadis. Jerasnya, walaupun AI boleh bantu mempercepat akses maklumat, ia tidak boleh dianggap sebagai rujukan sahih setaraf sumber muktabar seperti Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dalam perkembangan lain, kerajaan sedia mempertimbang cadangan beri bantuan tambahan RM100 secara sekali bayar kepada golongan mahasiswa. Ia sebagai inisiatif membantu golongan itu berdepan kos sara hidup di institusi pengajian. Beliau berkata demikian semasa program Temu Anwar di Universiti Multimedia di Cyberjaya.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tetapkan 19 September untuk mendengar dua permohonan berkaitan kes semakan kehakiman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Pihak mahkamah akan mendengar permohonan Datuk Seri Najib untuk meminda semakan kehakiman bagi memasukkan bukti tambahan dalam kes berkenaan. Hakim turut mengarahkan semua pihak memfalkan hujahan bagi permohonan pindaan selewat-lewatnya pada 5 September ini. Sementara itu, Mahkamah Seksyen Putrajaya tetapkan 19 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes penyanyi terkenal Naim Daniel. Ia berkaitan pertuduhan lakukan abang seksual terhadap seorang remaja perempuan berusia 17 tahun. Kes dikemukakan mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, Akta 792. Seorang lelaki warga Singapura dihukum penjara 72 tahun dan 24 sebatan oleh Mahkamah Tinggi Melaka. Ini selepas tertuduh didapati bersalah membunuh isteri dan anak tirinya 6 tahun lalu. Mahkamah mendapati pembelaan gagal timbulkan keraguan munasabah. Hukuman berjalan berasingan bermula tarikh tangkapan 11 Oktober 2019. Seorang wanita warga Thailand ditahan di Kuala Nerang kerana disyaki cuba menyeludup 273 liter minyak diesel menggunakan kenderaan bermotor bernombor pendaftaran Malaysia. Menurut KPDN Kedah, nilai minyak dianggar hampir RM800. Sebuah kenderaan jenis pikap, resit belian dan dokumen berkaitan disita untuk siasatan. Kes disiasat ke Akta Kawalan Bekalan 1961. 5 lelaki tempatan ditahan selepas menjadikan 2 buah kediaman dan sebuah kereta sebagai tempat simpanan ganja lebih 46 kg. Penahanan dibuat menerusi serbuan di Georgetown, pabrikan rampasan bernilai RM142,600. Serbuan dijalankan sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut Jumaat lepas. Kesemua suspek direman selama 7 hari sehingga Jumaat depan bagi siasatan lanjut. 2 beradik anak kepada seorang doktor didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas pertuduhan mengedar 35.58 kg ganja di Ketereh, Kelantan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Seorang daripada mereka turut didakwa di Mahkamah Seksyen kerana memiliki sepucuk pistol dan 16 peluru hidup. Sebutan semula kes ditetapkan September dan Oktober ini. Polis menahan seorang lelaki berumur 26 tahun di Kulai, Johor petang semalam dipercayai terlibat kes sabun beg tangan di sebuah restoran pada hari yang sama. Ketua Polis Daerah Kulai berkata, dalam kejadian itu, beg tangan bangsa disamun semasa diletakkan di kerusi. Saringan urin mendapati suspek positif metamfetamin selain mempunyai rekod jenayah dan dikehendaki polis kerana kes dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Kesiksaan. Mayat murid tahun 6 yang dilemas di Sungai Dungun 3 hari lalu ditemukan pagi tadi. Operasi SAR yang disertai 47 anggota pelbagai agensi menemui mayat Nik Zarif Kausar dalam keadaan terapung kira-kira 700 meter dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke Hospital Dungun untuk bedah siasat. Penjawat awam diingatkan untuk bertingkat pengetahuan dalam bidang teknologi AI sebagai persediaan menempuh cabaran baru dalam era serba canggih. Ketua Menteri Melaka berkata latihan digital dan etika AI akan diberikan kepada semua penjawat awam di negeri itu. Tambahnya, penguasaan teknologi terkini akan menjadikan Melaka lebih bersedia menghadapi perubahan global. Kecuaian manusia dikenal pasti sebagai punca utama kemalangan jalan raya di negara ini. Berdasarkan data kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya, 80.6% insiden berpunca daripada kelalaian mak pemandu. Faktor lain yang dikenal pasti termasuk keadaan jalan raya sebanyak 13.2% dan keadaan kenderaan 6.2%. Selangor akan perkukuh penguatkuasaan parkir awam dengan memperluas pemasangan CCTV di lokasi strategik. Exco negerinya berkata inisiatif itu akan membolehkan pemantauan dijalankan secara lebih sistematik sekaligus kurangkan ketirisan serta mengingatkan hasil kutipan pihak berkuasa tempatan. Menurutnya, kutipan caj parkir ketika ini hanya sekitar 50% berikutan kegagalan sebahagian pengguna membuat bayaran. Negeri Sembilan sasar 1,000 tan pengumpulan barangan kitar semula menerusi Drive-Thru Recycling Centre DTRC. Menurut Exco Negeri, tahun 2024 mencatat jumlah pengumpulan barangan kitar semula sebanyak 724 tan. Sehingga kini, 30 DTRC di seluruh negeri telah beroperasi, manakala 5 lagi akan beroperasi dalam tahun ini menjadikan keseluruhan 37 DTRC di Negeri Sembilan.
Orang ramai diingatkan supaya tidak mengutip atau menuai kerang-kerangan di perairan Port Dickson buat sementara waktu. Ia berikutan pencemaran biotoksin berbahaya dan tidak selamat untuk dimakan. Menteri Besar Negeri Sembilan berkata analisis makmal terhadap sampel yang diambil melebihi paras selamat. KDNK Malaysia berkembang 4.4% pada suku kedua menurut Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Kay Hian Wealth Advisors yang melepasi jangkaan pasaran 4.3% sekaligus mencerminkan keteguhan ekonomi negara di sebalik ketidaktentuan perdagangan global. Pertumbuhan ini disokong oleh peningkatan penggunaan swasta sebanyak 2.1% kepada RM263.18 bilion. Dagangan sekuriti berkaitan dengan FGV Holdings Berhad bakal digantung berkuat kuasa 25 Ogos ini. Menurut Bursa Malaysia, langkah itu selaras perenggan 16.02/3 kehendak penyenaraian pasaran utama. FGV dalam kenyataan syarikat itu kepada Bursa Malaysia menjelaskan Felda bersama pihak-pihak yang bertindak untuk matlamat yang sama kini memegang lebih 90% saham FGV dan Felda tidak berhasrat untuk mengekalkan status penyenaraian FGV di pasaran utama. Kilang pembuatan kenderaan elektrik EV milik Proton di Tanjung Malim dijadual mulakan pengeluaran berskala penuhnya mulai September ini. Pengeluar kenderaan nasional itu dalam kenyataan hari ini memaklumkan pembinaan infrastruktur bangunan telah siap lebih 90%, manakala pemasangan peralatan sudah 83.5% selesai, menjadikan kemajuan keseluruhan projek pada 86.9%. Projek pengoperasian sebuah fasiliti penyimpanan sejuk beku halal bersepadu di Negeri Sembilan bakal bawa nilai pelaburan sekitar RM400 juta. Ia bakal dikenali sebagai Regional Halal Distribution Centre RHDC. Projek merupakan kerjasama strategik antara Perbadanan Kemajuan Negeri Sembilan PKNNS dengan syarikat Go Builders Netsoft. Ia akan dibina di atas tanah berkeluasan 13.4 hektar di Bandar Enstek yang terletak dalam kawasan Malaysia Vision Valley 2.0. Mesir sekali lagi tegaskan pendirian tolak sebarang usaha penempatan semula rakyat Palestin dan menggesa negara-negara lain agar tidak terlibat dalam jenayah keji itu. Kementerian Luarnya dalam satu kenyataan berkata pihaknya amat prihatin terhadap laporan mengenai rundingan Israel dengan beberapa negara mengenai perkara itu. Langkah itu menurutnya adalah sebahagian daripada dasar Israel yang tidak boleh diterima bertujuan mengosongkan tanah Palestin daripada penduduk asalnya. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky digesa segera cari penyelesaian perundingan dalam konflik lebih 3 tahun dengan Rusia. Jelas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Zelensky boleh tamatkan perang dengan Rusia hampir serta-merta jika mahu atau meneruskannya. Kedua-dua pemimpin dijangka adakan mesyuarat dua hala sebelum disertai pemimpin Eropah dalam perbincangan lebih besar. Pasukan penyelamat bergelut untuk keluarkan jasad dari runtuhan berlumpur akibat banjir kilat di utara Pakistan. Kira-kira 2,000 anggota penyelamat dikerah ke kawasan runtuhan dan menjalankan operasi bantuan di 9 daerah. Namun, hujan masih menyukarkan usaha mereka. Insiden tersebut mengorbankan sekurang-kurangnya 344 orang. Baik, sekian Kanta 744. Malaysia Madani, rakyat disantuni.